Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Berita Pagi Sabah edisi Ahad 9 April 2023 bersama saya Muhammad Dihya Sahlan. Kerjasama antara parti dalam menyokong kepimpinan kerajaan perpaduan terutama di peringkat negeri perlu terus dikekalkan. Timbalan Perdana Menteri yang juga Presiden UMNO Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi berkata, bagi tujuan itu UMNO Sabah akan terus mewujudkan situasi tenang antara pelbagai parti. Untuk UMNO sendiri, saya telah memberitahu rakan-rakan saya daripada UMNO dan BN Sabah supaya tidak melakukan sesuatu yang boleh menggugat perasaan atau menggurus hati mana-mana pihak. Terdapat beberapa langkah penyelesaian yang sedang dilakukan dan kita mencari kaedah-kaedah yang terbaik supaya kerajaan yang ada di Sabah ini terus dikekalkan sehingga PRN yang akan datang. Beliau bercakap kepada media dalam majlis santunan kasih Ramadan di Masjid Jami' As-Salam Kampung Benoni, Papar. Tindakan lanjut menyelesaikan berbagai isu dalam menambah baik kemudahan hospital dan klinik di Sabah akan disegerakan. Menteri Kesihatan Malaysia Dr. Zaliha Mustafa berkata antara isu tersebut ialah mendapan tanah yang menyebabkan keretakan bangunan dan pagar klinik, kebocoran dan shieling rosak serta pendawaian elektrik. Beliau menerusi kenyataan memaklumkan perkara tersebut selepas lawatan kerja ke beberapa klinik kesihatan dan hospital. Lawatan diadakan di Klinik Kesihatan Luyang, Kinarut, Putatan dan Kota Kinabalu serta Hospital Papar dan Hospital Wanita dan Kanak-Kanak Sabah. Ia bagi meninjau kawasan operasi dan keadaan fasiliti perkhidmatan kesihatan terlibat dan mendapatkan maklumat mengenai isu-isu yang dihadapi. Sementara lawatan di Hospital Papar pula fokus untuk melihat perkembangan status projek yang meliputi pembinaan blok baharu yang akan menempatkan pertambahan katil serta kepakaran. Umat Islam diingatkan agar membudayakan amalan membaca Al-Quran, memahami isi kandungannya dan mempraktikkan ajaran yang terkandung di dalamnya. Timbalan Ketua Menteri yang juga Menteri Kerja Raya Datuk Syahelmi Yahya berkata, malah amalan itu juga antara keutamaan dalam bulan Ramadan. Saya berharap dengan adanya aktiviti-aktiviti seperti ini, ianya bukan saja merupakan satu program melengkapkan ataupun mengisi masa sempena Ramadan Al-Mubarak, tapi apa yang penting mewujudkan perasaan kekeluargaan, kemasyarakatan, silaturahim itu dapat terus dipereratkan. Beliau berkata demikian ketika ditemui selepas Majlis Khatam Al-Quran Perdana Anjuran Kelas Mari Mengaji dan Masjid Daerah Putatan. Seramai 300 peserta daripada 18 surau dan masjid di daerah Putatan menyertai majlis ini. Saya berharap agar semua peserta ini akan mendapat ilmu dan pengalaman serupa dan juga mendapat silaturahim kepada para peserta dengan kelas Mari Mengaji lah. Dalam majlis berasingan, Datuk Syahelmi turut merasmikan program pengagihan bubur lambuk di Masjid As-Salam Kampung Contoh Petagas. Sebanyak 300 bungkus bubur lambuk diagihkan di sekitar Kampung Contoh Putatan. Seramai 150 pelajar mahal tahfiz dan 40 peserta wanita disandarkan mengimarahkan Majlis Khatam Al-Quran Anjuran Mimbar Permuafakatan Ibu Bapa Malaysia MAPIM Negeri Sabah dengan kerjasama 12 badan bukan kerajaan. Program sempena menyambut Malam Nuzul Al-Quran 1444 Hijrah itu diadakan di Masjid Datuk Haji Pangeran Gulpam, Batu 7 Sandakan. Yang di-Pertua MAPIM Sabah Haji Otoh Sibik berkata majlis ini bermatlamat meningkatkan lagi pengetahuan umat Islam mengenai intipati Al-Quran dengan menyasarkan golongan muda. Tujuannya tidak lain tidak bukan ialah untuk memupuk dan menjemput para jemaah atau para individu dewasa maupun kanak-kanak, para pelajar untuk mendekati Al-Quran dan menghayati Al-Quran. Bukan sekadar untuk membaca ataupun juga memahaminya,
Tetapi kita mengharapkan dengan adanya program ini, para individu, para pelajar dapat mengamalkan membaca Al-Quran. Beliau ditemui pemberita RTM dalam majlis berkenaan di Sandakan. Sementara itu, 10 Mahat Tahfiz membabitkan 565 pelajar menjayakan program himpunan sekolah pondok dan tahfiz di kawasan Parlimen Libaran di Masjid Darul Aman Gumgum, Batu 16 Sandakan. Program turut disertai Ahli Parlimen Libaran, Datuk Suhaimi Nasir, Pusat Khidmat Rakyat Parlimen Libaran dan Mahat Tahfiz Nurul Quran Darul Ilmi Sandakan. Diadakan sempena nuzul Quran pada hari ini dan juga kita akan mengadakan sumbangan kepada Mahat Tahfiz dan juga kepada peserta-peserta. Penyertaan untuk himpunan madrasah dan tahfiz ini hanya untuk khusus di Parlimen Libaran saja. InsyaAllah pada tahun depan kita akan menyeluruh. Dalam majlis ini, Datuk Suhaimi turut menyampaikan sumbangan kepada setiap Mahat Tahfiz dan beberapa masjid sekitar Libaran serta 100 asnaf dari sekitar Gumgum. Ya, pada itu, di Kota Kinabalu, seramai 150 peserta terdiri ahli Persatuan Tindakan Wanita Islam Sabah Pertiwisa menjayakan Majlis Khatam Al-Quran perdana sempena program tahunan Pertiwisa Semarak Ramadan. Majlis dihadiri isteri Yang di-Pertuan Negeri Toh Puan Norlida Tan Sri R.M. Jasni yang juga penaung Pertiwisa. Ketika menyampaikan ucapan, Pengerusi Pertiwisa Zaleha Datuk Seri Panglima Muhammad Kasim memaklumkan program ini merupakan antara aktiviti tahunan persatuan bertujuan menyemarakkan perpaduan dan mengeratkan silaturahim dalam kalangan ahli sempena bulan Ramadan. Beliau turut memaklumkan sempena Ramadan, Pertiwisa juga melaksana program Kasih Ramadan dari rumah ke rumah bagi membantu memberi sumbangan kepada ibu tunggal, balu dan asnaf serta anak yatim di kampung yang dikenal pasti iaitu Kampung Likas, Kampung Sembulan, Kampung Tanjung Aru Baru dan Putatan. Dalam majlis ini, para peserta turut mendengar ceramah bertajuk Keagungan Al-Quran Rahmatan lil Alamin yang disampaikan Timbalan Dekan Akademik dan Antarabangsa Fakulti Pengajian Islam Universiti Malaysia Sabah, Ustaz Dr. Ishraq Ramli. Perbadanan Baitul Mal Sabah PBNS menyumbang RM23,000 bagi meraihkan anak-anak yatim, golongan asnaf dan miskin sekitar daerah Sandakan menerusi program Jom Shopping Raya dan Majlis Berbuka Puasa. Program melibatkan 100 anak-anak kurang berkemampuan dianjurkan dengan kerjasama Kelab Kebajikan Kemajuan Sabah. Pengerusi PBNS Datuk Dr. Omar Raisul As-Salam Shah Datuk Sulaiman berkata program tersebut merupakan program yang dimuatkan dalam program Cahaya Ramadan PBNS yang dilaksana di seluruh daerah di Sabah. Kami di Perbadanan Baitul Mal Negeri Sabah ini untuk menggunakan wang yang dikutip dan harta yang dikutip untuk diagihkan untuk pembangunan ummah dan aktiviti-aktiviti pembangunan sosial dan ekonomi umat Islam, khususnya di negeri Sabah. Beliau ditemui pemberita RTM dalam program berkenaan di Sandakan. Datuk Dr. Omar Raisul As-Salam Shah bersama Setiausaha Politik Ketua Menteri Datuk Redona Bahanda turut meluangkan masa bersama-sama membantu anak-anak yatim terlibat memilih keperluan Hari Raya. Sempena program Cahaya Ramadan di Sandakan, PBNS turut menyumbang RM7,500 untuk SMK Beluran 3 dan 3 kelab belia daerah Sandakan terdiri Kelab Belia Bintang Muda Libaran, Kelab Komuniti Gumgum dan Kelab Mainten yang masing-masing menerima RM2,000. Lebih 700 keluarga asnaf mendapat manfaat melalui program Kembara Ramadan Parlimen Kalabakan bertujuan menyantuni golongan kurang berkemampuan. Ahli Parlimen Kalabakan, Datuk Andi Muhammad Suryadi Bandi berkata ia dilaksana melalui jelajah ke 30 masjid dan surau di kawasan berkenaan. Tujuan dan objektif program ini dibuat selain daripada berbuka puasa di tempat yang ditujui adalah untuk menyantuni masyarakat dan juga memberikan bantuan kepada golongan yang memerlukan. Jadi kita sangat-sangat mengharapkan masyarakat kita berada dalam keadaan yang baik dan amanlah. Dan bulan Ramadan ini adalah untuk kita refleksi diri sendiri dan juga kita memperbanyakkan lagi amalan kita.
Beliau yang juga pembantu Menteri Pembangunan Perindustrian dan Keusahawanan ditemui pemberita ketika kembara Ramadan berkenaan di Masjid Nurul Dakwah Kampung Kijang, Merotai di Kalabakan. Dato' Andi turut menggesa badan bukan kerajaan NGO, syarikat berkaitan kerajaan GLC mahupun syarikat korporat untuk bersama-sama menyantuni golongan memerlukan lebih-lebih lagi menjelang Aidilfitri. Terdahulu beliau menyampaikan sumbangan wang tunai kepada 30 asnaf. Sementara itu, di Beaufort, seramai 110 anak-anak tahfiz, hafizah dan anak yatim diraihkan dalam majlis berbuka puasa Majlis Daerah Beaufort. Pembantu Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Adun Klias, Datuk Isnin Ali Asni berkata, majlis yang dianjurkan setiap tahun itu bertujuan menyuburkan rasa keprihatinan dan kasih kepada golongan asnaf. Akan datang kita akan buat lagi untuk kita sama-sama mengingati mereka, menikmati sama rasa sama dalam kita menjalankan ibadah puasa ini. Dan harapan saya lah kepada semua masyarakat supaya pertamanya jalankanlah ibadah puasa dengan baik. Beliau berkata demikian dalam majlis berbuka puasa berkenaan di Dewan Pamusa Beaufort. Tambahnya, bulan Ramadan bulan penuh keberkatan, maka ia perlu dihayati oleh semua umat Islam dalam menambah keimanan dan mencari reda Allah Subhanahu Wa Taala. Sumbangan makanan daripada pelbagai pihak termasuk syarikat korporat semasa bulan Ramadan amat dialu-alukan kerajaan. Pembantu Menteri Kerja Raya yang juga Wakil Rakyat Bingkor, Datuk Robert Taufik berkata, usaha itu mampu membantu dan meringankan beban pelbagai pihak, terutamanya golongan memerlukan. Saya selaku Wakil Rakyat kawasan Daerah 40 Bingkor ini mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih di atas sumbangan yang sebegini rupa lah. Beliau berkata demikian kepada pemberita RTM selepas menyampaikan sumbangan roti salah sebuah syarikat korporat kepada masjid, surau dan gereja dalam kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Bingkor di Keningau. Sementara itu penerima sumbangan masing-masing merakamkan penghargaan. Telah mendapat sumbangan bakul roti lah. Di sini saya kesempatan juga mengucapkan ribuan terima kasih kepada YB Datuk Robert Taufik. Mewakili asrama perempuan Saint Maria Goriti Binaung, mengucapkan ribuan terima kasih kepada YB Datuk Robert dan pihak yang telah menyumbang roti ini. Sumbangan daripada syarikat korporat ini melibatkan seluruh daerah di negeri ini. Baik saudara, sekian dahulu berita pagi Sabah kali ini. Dengan itu saya Muhammad Dihya Sahlan. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Terima kasih tak semimon. Setia bersama ATM Sabah. 你是我们的动力，你是我们的灵感。Kami patuhi amuan. Ia akan hap. Okay, mic check 1, 2, let's go. You know what it is. Yang sahih paling laris, update tanpa halangan baris, bengkok kami garis. Tiap halaman akhbar, siang dan malam full bar. Bila bangun pagi radio kami kan bertanya kabar. Apa kabar? Jangan gusar, harimu pastikan bersinar. Salam kami rakam, RTM pilihan. Unggul tanpa sempadan, always be number one. You are the inspiration.